kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu, sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Alhamdulillah, malam ni kita sambung kitab kita Alamatul Qiyamah, muka surat 6, tak silap saya. Itu kita berhenti 5 hari bulan 11, kemudian cuti sekolah, sambung balik tahun baru. Muka surat 6, perenggan yang tengah, kenyataan tarikh umur daripada Nabi dan Rasul, daripada Adam hingga beranak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan tengok umur para Nabi yang diutus menjadi Rasul. Kemudian kita akan tengok masa dia berdakwah kepada kaum dia. Dan kebanyakan tahun yang dicerita ini ambil daripada kisah-kisah Israiliyat. Tak ada dalam hadis Nabi. Tapi daripada Israiliyat ni, cerita Israiliyat kita tak boleh ambil sebagai hukum. Tapi untuk semata-mata pengetahuan tak ada masalah. Kita ambil cerita aja, pengetahuan kita. Kita tengok. Maka bahwasanya di antara Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam sampai alaihi salam, dan antara Nabi Nuh, ingat Adam, Idris, Nuh. Adam sampai Nuh. Itu maka sebanyaknya sekadar 1100 tahun. Maksud dia daripada Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Maksud dia langkau Nabi Idris. Adam, Idris, Nuh. Tapi sampai Nuh, cuba tengok berapa? 1100 tahun. Ini Israiliyat punya cerita. Okey, kita ambil pengetahuan lah. Dan bahwasanya masa hidup Nabi Adam 960 tahun. Okey, Nabi Adam hidup 960 tahun. Jadi maksud dia 1100 tolak 960 berapa? 1100, malam ni matematik sikit. 1100 tolak 960. Maksud dia berapa? 140. Betul tak? Betul ya? Ya, empat teruk kan? 140 tahun tak ada Nabi. Faham tak? Daripada Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1100. Nabi Adam hidup 960 tahun. Jadi 140 tahun tak ada Nabi. 140 tahun tak ada Nabi tu, tuan-tuan, berlaku penyelewengan macam-macam dah. Cuba tuan-tuan bayang. Nabi lahir 567 Masihi. Daripada Nabi Isa sampai Nabi Muhammad 567. Masa tu tuan-tuan Nabi tak ada. Ya, bila tak ada, maka masa tu disebut masa zaman fitrah. Zaman sembah batu, sembah berhala, sembah macam-macam. Tu 567. Daripada Nabi lahir sampai kita dah 1437 tahun dah. Lagi dahsyat lah tuan-tuan tu. Allahu Akbar. Tu daripada Nabi Adam sampai Nabi Nuh 140 tahun tu tak ada Nabi. Zaman tu disebut zaman fitrah, tuan-tuan. Okey? Ini debat. Dan bahwasanya di antara Nabi Idris, kan Adam, Idris, Nuh. Daripada Nabi Idris pula dan antara Nabi Nuh itu 1000 tahun. Faham tak? Adam, Idris, Nuh. Daripada Idris sampai Nuh ialah 1000 tahun. 1000 tahun pula. Dan bahwasanya dibangkit Nabi Nuh jadi Rasul dalam masa 40 tahun. Yang ini kena faham. Bukan maksud dia dalam masa 40 tahun tu umur dia 40, bukan. Tuan-tuan tengok lepas bawah ni. Dia kata dalam masa 40 tahun, bukan umurnya 40 tahun. Dalam masa, faham tak? Tak faham? Tak kita faham, tak kita faham lah. Memang kalau faham semua tak payah mengaji lah. Kan? Saya kita faham lah. Dalam masa 40 tahun. Okey, 40 tahun lepas dibangkitkan baru dia lantik menjadi Rasul. Kita akan tengok. Dan bahwasanya masa diam Nabi Nuh di dalam kaumnya 1000 tahun, kurang 50 tahun. Nabi Nuh duduk dengan kaum dia dakwah 1000 tahun, kurang 50. Berapa? 950 tahun. Itu strategi ulama-ulama dulu dia tulis. Hebat tak? Dia ambil kalimah bahasa Arab. Itu yang hebat tu. Dia habaq tu 1000 tahun kurang 50. Jadi orang yang baca ni memang terror matematiknya. Ulama dulu terror matematik. Sebab tu lahir matematik daripada Al-Jabar. Al-Jibra tu ialah orang Islam.
Al-Khawarizmi tu orang Islam. Sebenarnya yang main matematik tu orang Islam yang buat. Hebatnya. Sebab dia kata apa? 1000 tahun tolak 50, 950 tahun. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Dan bahawasanya hidup Nabi Nuh selepas air bah. Kena baca betul-betul ni. Sin lam tu. Sin lam pasar selepas. Selepas air bah. Jangan pergi sambung tu. Air bah. Mampu tak faham. Air bah yang besar. Yang tinggal segala bumi dunia. Yang tenggelam segala bumi dunia. Ini sebanyak masanya 60 tahun. Nabi Nuh tuan-tuan dakwah 950 tahun. Kemudian tak nak ikut, tenggelam mengayak selama 60 tahun. Berapa? 950 campur 60. Berapa adik? 1110 tahun. Dia no? Mak no? Makan tak memang. Tu, maksud dia tenggelam bumi ni 60 tahun, tuan-tuan. 60 tahun. No. Dan bahwasanya masa hidup Nabi Nuh, ni nak cerita ni. Dan bahwasanya masa hidup Nabi Nuh sebelum bangkit jadi rasulnya itu 355 tahun. Nampak faham tak? Maksud dia Nabi Nuh ni sampai dia jadi rasul, umur dia 350 tahun. 40 tahun lepas tu baru jadi rasul. Faham tak? 355 campur 40 berapa? 395 tahun umur Nabi Nuh baru jadi rasul. Tu kena faham kaedah ni, dhamir ni, bahasa Arab. Faham tak? Abang Rahim duk nganga, taubat tak fahamnya. Faham tak? Bukan umur dia 40 tahun. Sebab Nabi Nuh, umur dia tuan-tuan 1000, lebih kurang dalam 900, 1000 lebih lah. Dia dilantik menjadi Rasul 395 tahun lepas tu. Tu kena faham tu. Dan bahawasanya Nabi Ibrahim itu diperanak akan dia. Bukan dia beranak. Dia dilahirkan. Dia gunakan di. Diperanak akan dia. Nabi Ibrahim lahir. Cuba tengok. Di atas oleh 2000 tahun daripada Adam. Di atas tu. 2000 tahun daripada Adam, yakni masa di antara Adam dan antara beranak Ibrahim itu 2000 tahun. Cuba tengok. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Daripada Adam sampai Ibrahim dah melalui berapa nabi dah? 5 nabi. Daripada Nabi Adam ni sampai Ibrahim 2000 tahun. Tu bayang tu, 2000 tahun. Tuan-tuan bayang, kemudian Nabi Ibrahim dilantik menjadi rasul. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi ni tuan-tuan, sebelum dilantik menjadi rasul, dia manusia biasa macam kita. Sebab tu dalam Quran kata, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad tu kecuali rasul. Sebelum tuan-tuan nanti jadi rasul, dia nabi. Nabi tuan-tuan, Allah bagi satu kelebihan. Tapi kelebihan dia bukan nama mukjizat. Nama irhas. Tuan-tuan pernah dengar tak? Irhas ni, Nabi lahir tuan-tuan, api majusi yang tak pernah padam beribu tahun terpadam. Kerana apa? Kerana kemuliaan Nabi. Itu bukan mukjizat, itu irhas. Masa Nabi lahir juga, runtuh tembok. Rum kah? Runtuh kan? Tembok tu. Sebab apa? Bukan mukjizat Nabi. Kerana apa? Irhas Nabi. Tapi bila dilantik menjadi rasul, bukan irhas dah. Allah bagi mukjizat. Kita tak ada mukjizat. Kita hebat-hebat. Tiba-tiba Allah lantik kita wali Allah. Kita hebat ni. Orang lepas mati, kita mati ni, orang akan cerita kita. Ustaz Abdullah Khairi boleh jalan tahyang. Hebat lah. Orang cerita kan. Aku jalan tobat tenggelam tuan-tuan. Tu orang cerita. Macam Tok Kenali. Dia boleh jalan tahyang. Tok Guru Haji Wahid, tuan-tuan tahu tak? Tok Guru Haji Wahid adalah bapa kepada Ustaz Jalaluddin Wahid yang duduk di Melaka. Tok Guru Haji Wahid ni lepas dia mati tuan-tuan, orang cerita dia punya karamah. Karamah dia macam mana? Karamah dia tuan-tuan, satu hari ada 10 orang dalam kampung tu rumah terbakar. Mereka mai jumpa Tok Guru. Tok Guru, rumah kami terbakar. Dia kata apa? Lepas Isya mai jumpa. Kalau saya lepas Isya mai jumpa, lepas Maghrib aku tuang. Tapi semua bakar mai. Bila mai tuan-tuan, masa tu tahun 1990. 10 orang ni semua dapat seorang 10,000. 10,000 tahun 1990.
Banyak masa tu gula RM65, 65 sen. Ya. Semua dapat RM10,000. Orang tu cerita setelah Tuan Guru Haji Abdul Wahid meninggal. Dan Tok Guru ni hebat tak hebat tuan-tuan? Ketika mana dijemput untuk ceramah di Jerantut Pahang. Orang bagi masa tu Morris Minor. Kereta dia ni, mereka tak pernah tengok dia buh minyak. Tak pernah tengok dia buh minyak. Satu hari, dia bawa, kawan ni bawa kereta, mampus tengah jalan sebelum sampai kat Jerantut. Tuan-tuan tahu dia buat macam mana? Dia tapi cari botol mineral. Kemudian ayak terjun tu, pibuh ayak tu, bukan dia minum. Dia tuang dalam tangki minyak. Tuang dengan izin Allah. Start jalan. Turun pergi Jerantut. Dia abang, hampa jangan cerita nak. Hampa cerita aku bunuh hampa. Sebab dia Tok Guru ni jenis lawak. Tuan-tuan, lepas tu orang cerita. Kalau lah Tok Guru Haji Wahid ada lagi, tutup Petronas. Tak payah Petronas. Sebab apa? Pergi jumpa dia, tuan-tuan. Orang cerita lepas tu. Sebab apa? Karamah dia. Ni, Tok Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Di antaranya, Syekh Abdullah Fahim. Tu di antara wali-wali Allah. Termasuk juga wali Allah Tok Kenali. Tok Kenali ni, tuan-tuan, dia sakit. Orang ziarah dekat rumah sakit, dia ada. Orang ziarah di rumah dia ada juga. Orang panggil 10 kunuri. 10 kunuri dia pergi. Waktu yang sama. Kalau ke-12, semua ada ke-12. Tu namanya karamah. Kita kalau ada juga pakai hantu baru kata. Hantu. Nabi bukan karamah, Nabi mukjizat. Sebab tu tuan-tuan, bezanya wa ma Muhammadun illa rasul ni sebab apa? Sebab ada mukjizat. Sebab tu Nabi dah tak ada dah. Kan? Dilantik tuan-tuan, setiap nabi yang ada 25 tu dilantik menjadi rasul sebab apa? Diberi mukjizat. Nabi Adam ada mukjizat dia, tuan-tuan. Dia hidup panjang. Dan Nabi Adam hebat tak hebat? Dia hidup panjang dan dia duduk dalam syurga Allah. Itu mukjizat yang Tuhan bagi kat dia. Dan doa dia sampai sekarang kita duk baca lepas sembahyang. Tuan-tuan tahu dah doa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu doa Nabi Adam. Yang tuan-tuan ada doa tu. Tuan-tuan, tu kan doa Nabi Muhammad, doa Nabi Adam. Dinukil, disebut dalam Quran, maka jadi doa untuk kita. Itu doa Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan, bila diberikan mukjizat, maka Nabi Muhammad, tuan-tuan, dilantik menjadi rasul. Mukjizat ni tuan-tuan, Nabi tak ada. Nabi tinggal mukjizat pada. Taraktu fikum amrain. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Lan tadillu abada. Kamu tak akan sesat abada selama-lamanya. Ma in tamassaktu bihima. Kalau kamu pegang kepada keduanya. Apa dia? Al-Quran wa sunnati Rasulillah. Quran dan sunnah aku. Maksud Nabi tak ada dah. Kalau tuan-tuan kata, wah aku jumpa Nabi tu. Nabi tu nama Muhammad. Dia ni bagi mukjizat, terbelah bulan. Mukjizat Nabi tuan-tuan, dia buat bulan ni terbelah. Terbelah bulan tu. Wasyaqqal qamar, terbelah bulan. Bulan tu duduk belah ni. Masa zaman Quraisy tu, terbelah. Tuan-tuan, kajian sains baru ni buat, depa pi buat itulah teropong sampai kat bulan, depa tengok bulan tu ada garis seperti mana terbelah. Mukjizat Nabi. Terbelah. Dengan telunjuk Kalau ada di sini buat terbelah tu, boleh tuan-tuan. Nabi mukjizat terbelah. Dan Nabi SAW pernah satu ketika tak ada ayak. Dalam satu peperangan, ada satu gelas ayak. Ya Rasulullah, ayak dah tak ada ya Rasulullah. Nabi kata bawa mai. Nabi dengan izin Allah, dia celup jari dia. Itu mukjizat. Bukan karamah, mukjizat. Dia celup, kemudian dia angkat. Dia angkat tuan-tuan, ayak tu keluar daripada jari. Semua boleh minum. Itu karamah. Itu mukjizat. Dan Nabi pernah dalam peperangan Khandaq. Nabi duduk tuan-tuan. Nabi turun sekali gali parit. Tengok, pemimpin melalui teladan macam tu lah. Turun gali parit sekali. Kita pemimpin kita duduk tepi parit, makan komisen. Ni, turun sekali. Gali-gali. Ada seorang hamba Allah nama Jabir bin Abdullah. Tengok mukjizat Nabi. Nabi tuan-tuan tengah gali tu, tengah duduk ni, dia sintinglah baju dia. Tengah gali tu, tiba-tiba terangkat. Terangkat tuan-tuan. Tengok-tengok dekat perut Nabi ada 3 ketui batu. Jabir tanya, ya Rasulullah, boleh tanya sikit tak? Ada apa? Pasal apa dekat perut ada 3 ketui batu?
Dia kata apa? Sebenarnya aku sudah tidak menjamah makanan selama 3 hari. Kita dia laksa lebih dia. Kita makan punya banyak. Nabi tak jamah 3 hari. Jabir terus balik. Balik sampai rumah, bagi tahu bini dia. Katalah bini nama Milah. Milah, Rasulullah tak makan 3 hari. Apa ada kat rumah kita? Dia kata tak ada apa abang. Ada 2 keping roti untuk kita. 2 keping je. Gulai apa tak ada? Tak ada. Tak apa. Belakang dah sekok kambing. Aku sembelih lagi. Hang masak sedap-sedap. Aku nak bagi tahu Nabi. Nabi dah tak makan 3 hari. Jabir pi dah masak ni, duduk dalam kuali ni, duduk ngidih, bum. Roti duduk dalam bakul. Pi, ya Rasulullah, bukan cakap kuat, bisik lah. Ya Rasulullah, di rumah aku ada 2 keping roti, ada kambing sekok. Sembelih lah. Lepas lohok mai, dia bisik kat telinga kan. Tiba-tiba Nabi naik atas tempat tinggi. Nabi kata apa? Assalamualaikum. Tuan-tuan sahabatku yang menggali akan parit ini, alhamdulillah, lepas lohok Jabir panggil kita makan roti dengan kambing. Kawan tu muka pucat. Mampu dia kata. Yang dengar tu dalam kisah sahabat kata 1000 orang. Abang main cepat sikit. Dekat ke bang? Orang nak masuk banyak. Dekat. Amal lah. Masuk dalam ni banyak sikit. Sebab dia patah lari keluar. Saya nak kutip derma, semua kena. Dekat dia. Antum? 1000 orang penin. Bila penin, terus lari balik. Bini nama Milah. Milah, mampu kita. 1000 orang. Habaq kat Nabi ya. Nabi, Allah bagi dia mukjizat melalui lantikan sebagai Rasul. Lari balik. Milah, mampu kita. Pasal apa abang? Aku pergi habaq kat Nabi supaya dia mai seorang dia makan kambing dengan roti ni. Dia umum 1000 orang. Macam mana Milah? Tapi isteri solehah dia kata apa? Bang, dia kekasih Allah, Allah bantu dia. Hebat tak? Kalau bini kita macam mana? Abang panggil, abang tunggu. Saya belah. Ni, dia kekasih Allah, Allah bantu dia. Bantu juga tuan-tuan. Bila Nabi datang 1000 orang lepas Zuhur. Bila datang pucat ni muka Jabir ni. Ya Allah, 1000 orang. Nabi sampai Nabi tanya, ya Jabir, mana roti dalam bakul ya Rasulullah? Mana periuk yang ada kambing duduk atas api? Ada? Duduk menidih. Jangan kau angkat wahai Jabir. Nabi panggil seorang-seorang. Nabi seluk dalam bakul. Nabi ambil roti bagi. Cedok gulai kambing bagi. Ambil bagi. Sampai 999 orang. Last kali Nabi ambil. Nabi cedok. Nabi makan. Nabi kata Jabir, yang tinggal itu engkau punya. Jabir dalam hati ni 1000 orang makan. Tobat tuan rumah tak ada apa dah. Mesti tak ada apa dah. Buka-buka tengok-tengok. 2 keping roti duduk dalam bakul. Kambing tu tak luar pun penuh duduk ngidih. Belum. Terus dia pergi duduk ni. Kaki dia dengan sirah kata, lututnya bertemu lutut Nabi. Nabi kata, maka dia kata, ya Rasulullah, kalau macam ni bukti, aku tak yakin lagi engkau Rasulullah. Siapa aku ya Rasulullah? Hebatlah. Hebat apa? Mukjizat. Kita mukjizat tak ada dah. Kan? Sebab Nabi dah mati, tapi Nabi tinggal 2. Quran dan sunnah Nabi. Sebab tu Quran ni tuan-tuan, hidup susah tak susah pun nak baca. Baca Quran tu. Kan? Kita Quran tak baca. Quran ni baca tuan-tuan, bukan saja hebat, dia akan bagi rahmat kita masa nak mati esok. Dan dia akan bagi syafaat kita dalam kubur esok. Oh, hebatnya Allah. Sebab apa? Nabi tinggal mukjizat ni. Namanya Quran dan sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Kita sunnah Nabi tuan-tuan banyak kita tak ikut. Contohnya makan. Makan sunnah Nabi, bila minum tuan-tuan pegang tangan kanan. Banyak orang tak ikut. Ni, ambil ni. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Nak minum apa-apa tak ada, tak tuang pun, kau ajak je. Ni, minum. Tiba-tiba kita makan nasi. Nasi penuh ni. Macam mana? Ambil tangan kiri. Ni sunnah Nabi. Sebab Nabi tinggal 2 ya. Quran dengan sunnah. Ambil. Ambil macam mana? Bila minum, lapik dengan tangan. Ni sunnah Nabi bang. Nabi tak ada dah. Dia tinggal sunnah. Ni. Ustaz, saya makan nasi sampai terak ni. Lapik tang ni. Ustaz, saya sampai tang ni, Ustaz. Nah, buh tang ni.
Tak pernah orang makan nasi sampai tahun ni. Ni lah. Dia kata, ustaz nak cedok lauk macam mana? Cedok tak ada masalah, bukan masuk mulut. Cedok dengan tangan kiri tak ada masalah. Tapi nak masuk mulut, Nabi suruh guna tangan kanan. Itu sunnah Nabi. Satu lagi, sunnah Nabi banyak orang jarang buat. Bila dipanggil manusia. Nabi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam Syama'il Muhammadiyah, bila dipanggil, Nabi akan pusing dengan dada dia sekali. Assalamualaikum ustaz. Kita jangan, ada apa? Kau ajak nama dia. Nabi, tuan-tuan, bila dipanggil ya Rasulullah, dia akan pusing dengan dadanya. Itu meraihkan tetamu. Kita banyak, ada apa? Kau tu tak ada apa? Ni, pusing. Dan Nabi juga, di antaranya apa? Kita kalau tak boleh buat, ambil sikit menjadi berak. Nabi suruh, kalau tuan-tuan baca dalam Syama'il Muhammadiyah, tutup kepala. Suruh tutup kepala. Kita berak tutup tak? Kalau tak boleh tutup, tuan-tuan, tutup dengan tangan. Dia kata, ustaz, baru ni saya ceramah, tuan-tuan, dekat dengan Kampung Pelet, ada seorang makcik marah saya. Saya kata, sunnah Nabi bila kita duduk berak ni, kita cangkung macam ni, kaki ni. Kemudian pungkok kita tak atas tu. Kemudian kaki ni berdiri. Tuan-tuan nak suruh saya tunjuk kah? Agak-agak patutlah, tuan-tuan. Ni berak kan? Ni sunnah Nabi. Tapi kita nak duduk je lah. Sebab jamban kita cangkung dia. Duduk atas tu lah. Dia marah saya, ustaz macam mana? Lah, dah cangkung, duduk cangkung lah. Tapi sunnah Nabi, tutup kepala. Kemudian tangan kiri tekan. Sebab usus kita bukan duduk belah kiri, belah kanan, belah kiri. Sebab tu kita disunat tidur mengiring dia. Tuan ingat tak? Tidur mengiring. Sebab usus kita belah ni. Maka segala najis akan berkumpul belah kiri kita, belah usus besar. Jadi nak berak senang. Betul? Belah ni. Lepas tu bila berak, pegang kepala, tekan. Sebab tu Nabi kata, bila makan, kalau ada benda yang ada fiber, contohnya buah, makan buah lu. Sebab tu Nabi sunat makan buah kurma. Buah lu. Kita makan nasi lu. Last kali makan buah. Tu yang berak teruk. Jason King. Tak keluar-keluar. Sunnah Nabi bang. Ni simple bang. Macam mana? Buah dulu. Ambil buah. Sebab buah ni bila kita makan, dia akan jadi alkali. Alkali. Bila alkali, dia bagus masa kita nak buang air besar. Tak payah teran. Duduk ya. Automatik keluar. Tak percaya? Try malam ni. Tu sunnah Nabi, tuan-tuan. Ni tekan ni. Tekan lah. Bila berak, tuan-tuan tekan dia cepat keluar dia. Dia tak? Syamil. Dia hang tekan hang tak tekan bah. Ni dah cerita sunnah tadi banyak kita baca kitab dia Syama'il Muhammadiyah. Tapi nak abang kata banyak orang tak mau ikut akan sunnah Nabi sedangkan dia kehebatan dia hebat. Contohnya bila berak tutup kepala, orang tak tutup. Tak tutup, tuan-tuan. Sebab Allahumma inni a'udzubika minal qubusi wal qaba'is. Dalam tu disebut baitus syaitan, rumah syaitan. Ada dua syaitan, syaitan jantan betina. Dia akan duduk kat kita ni. Dia main lumuk kita. Kalau kita baca doa, dia lari. Sebab tu digalak tutup kepala ni. Kalau tak ada tangan, pakai kepiah. Macam member saya kerja Kelang tu, dia ikut sunnah Nabi, pergi mesyuarat apa tau, pakai dengan tie macam cukup. Ni cerita betul. Lepas tu masuk dalam tandas hotel. Itulah tandas depan tu sebelum nak dah check in. Lepas tu dia duduk-duduk, dia buang sependa. Nak sangkut tak ada tempat, dia buah atas kepala. Lepas tu berak. Lepas berak, dia duduk cari sependa tang mana. Cari tak jumpa. Tang mana sependa ni, lupa. Berasan jatuh dalam kok bah. Lepas tu flash, dia pi terus. Last kali dia tak pakai sependa lentak pi. Dia pun tarik, buh zip, buat keluar tie. Keluar kan? Pi dekat resepsionis. Sampai-sampai resepsionis tengok atas bawah. Atas bawah. Awak pelik sekali. Orang sependa pakai dalam, dia buat atas kepala. Resepsionis kata, cik, tu apa dia? Dia kata apa dia? Dia kawan dia ingat handsome. Kata atas kepala, pegang bagui punya. Selok sepeda. Nampak agak-agak patutlah tuan-tuan. Tutup dengan lain tak apa, takut terlupa. Kita sambung. Tu dia merapu tu. Itu sunnah Nabi. Dan, dia sambung. 2000 tahun Nabi Adam, tengok. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Ni, lepas daripada 5 Nabi 6 2000 tahun. Dan bahawasanya masa antara Ibrahim dan antara Nuh itu 1000 tahun, dan bahawasanya masa hidup Ibrahim itu 175 tahun.
Tengok. Nabi Ibrahim dia umur tak panjang. 175 tahun dia hidup. Tu pun panjang lah. Kita dalam dunia ni lepas daripada Nabi tak ada siapa umur panjang. Semuanya umru ummati sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad 60-70 60-70 umur Nabi Muhammad. Tetapi ada seorang umat Nabi Muhammad umurnya 250 tahun. Tuan-tuan tahu siapa? Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ni cerita tuan-tuan, dia pernah pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kau doa aku umur panjang. Nabi letak kat tangan, kat dada ni. Nabi doa dengan izin Allah, umurnya panjang 250 tahun. Agak-agaklah tuan-tuan katalah, kan, ada orang boleh panjang umur. Tuan-tuan nak minta umur berapa? Mana kau nak lah? Agak-agak apa tak ada tamai malam ni. Kena aku. Agak-agak apa? 60 lah. Teruk. Minta panjang ni. 200 tahun mah. Umur 40 menggigi tak ada dah. Tambah 200 tahun lagi teruk. Ni tuan-tuan, ada orang saya mengajak, dia jumpa saya. Ustaz, kalau lah umur panjang Ustaz, saya nak 1000 tahun. Nak 1000 tahun. Saya nak. Lah umur apa? Lah dekat-dekat 60 lah. Ada penyakit tak? Ada 5 serangkai. Tuan-tuan bayang, 60 tahun 5 serangkai. Kalau 1000 tahun, aku tak tahu berapa rangkai lah tuan-tuan. Umur umat Nabi Muhammad 60-70 lah. Siapa yang lebih tu subsidi lah. Subsidi lah. Ingat, orang yang lebih pada tu dia jamin syurga Allah. Kalau lebih pada tu lah, jamin syurga Allah. Kita belum tentu boleh sampai. Boleh sampai 62 pun jadilah. Sebab Nabi kata umru ummati sittin wa sab'in, 60-70 kan. Tapi umur Nabi Ibrahim tuan-tuan 175 tahun. Dan bahwasanya masa hidup anaknya iaitu Nabi Ismail, dan ingat anak Nabi Ibrahim ada dua kan. Pertama Ismail, yang kedua Ishak. Cuba tengok orang Islam ni tuan-tuan, hebat tak hebat. Sebut Nabi mereka akan tahu je. Walaupun dia tu tak tahu terang mana pun, sebut Nabi ni dia akan tahu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yaqub, Yusuf. Mesti boleh sebut lah. Sebab apa? Sebab Nabi ni tuan-tuan wajib kita kena ketahui 25. Sebenarnya Nabi dan Rasul 25. Sebenarnya Nabi dan Rasul ada berapa tuan-tuan? 124,000. Kalaulah 124 tu kita kena hafal, taubat tuan-tuan. Teruk lah. Ustaz pun tak boleh hafal. Ni 25 pun tak boleh. Hang boleh tak? Tak boleh. Nak kena kau. 25 pun tak boleh dah. Sebab apa? Itu Rasul. Nabi ada berapa? Nabi ada banyak tuan. Nabi saja ada banyak. Nabi ni dia tak sampai risalah, dia untuk diri dia. Sebab tu setengah kata Confucius, tahu tak Confucius? Tu yang Cina, yang janggut panjang tu. Sebenarnya depa kata dia ni Nabi. Tengok cara dia kan. Cara dia dengan serban dia. Lepas tu pengikut dia Gautama Buddha. Setengah kata Gautama Buddha tu Nabi. Cuba tengok depa pakai macam ke ihram dia. Depa kata Gautama Buddha tu Nabi, tapi pengikut dia lepas tu menyebab sesat. Depa kata ni Confucius tu depa kata Nabi. Ni Nabi, bukan Rasul, Nabi. Ni janggut panjang. Kan? Tengok dia punya tu pakai serban. Tapi lepas tu pengikut dia menyebabkan jadi sesat. Macam Nabi Idris lah. Nabi Idris lepas dia mati depa buat patung. Bila buat patung, kaum dia sembah patung tu. Datang Nabi Nuh, Nabi kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tu. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, cuba tengok, kita tengok. Bahwasanya masa hidup anaknya iaitu Nabi Ismail itu 130 tahun. Nabi Ismail umur dah 130. Panjang tu, no? Dan bahwasanya umur Ismail pada waktu mati bapaknya Ibrahim itu 89 tahun. Nabi Ibrahim mati, umur Nabi Ismail 89 tahun. Ini cerita. Tapi yang ni tuan-tuan ambil daripada Israiliyat. Tak apa, dia bukan ambil bagi hukum, bagi cerita kita ambil lah. Dan bahwasanya diperanakkan Ishak. Nabi Ishak beranak. Apakah nama mak Nabi Ishak? Siti apa? Siti Badik. Siti Nurhaliza aku ajak dia. Siti apa? Siti apa? Siti Sarah, pangah Samadan. Orang lama. Siti Sarah. Mak Nabi Ismail?
Ni kalau tak tahu sangat teruk tu. Nama apa? Hajar. Hajar tu maksud apa? Siti tu maksud dia nenek perempuan. Siti tu nenek perempuan dalam bahasa Arab. Hajar batu. Nenek perempuan batu. Tuan, sebab tu kalau boleh buat nama lain lah. Ada orang bagi nama, Ustaz saya nak bagi nama, ni sempena dengan Happy Mekah ni, Hajarul Aswad. Saya nak bagi nama Nurul Hajarul Aswad. Nur cahaya, Hajarul batu, Aswad hitam. Cahaya batu hitam. Batu hitam ada cahaya. Mana ada? Merelit ada. Sebab tu kita kena faham bagi nama tu bagi elok. Tuan-tuan tolong. Tabung adik bagi jalan tu. Aku boh dah. Yang ni tuan-tuan nak tampung surau malam ni ramai sikit, tuan-tuan banyak sikit. Kan kempen. Macam baru ni saya pergi ceramah di Pengadang Baru, Kuala Terengganu, yang hadir hampir dekat 10,000. Saya lancarkan derma, bagi semangat kat depa ni, pakat kutip. Depa pun tarik semangat tak kira. Malam tu dapat 38,000. Lepas tu kata Ustaz, minggu depan main pula. Agak-agak betul lah. Tuan-tuan bantu surau kita ni dah elok dah. Tapi nak bayar elektrik bukan senang. Tuan. Inilah di antara malam yang banyak sikit untuk tampung duit surau kita. No, boleh dah? No? Bola hak merah tu. Kedekut je boy. Sambung. Aduh. Okey. Mak Nabi Ismail nama Siti Hajar. Mak Nabi Ishaq nama Siti Sarah. Sebab tu saya abang tuan-tuan, kalau siapa nak pergi tengok Siti Sarah, jom kita pergi bulan 3 ni. Saya nak bawa pergi melawat. Siti Sarah duduk belah kawasan Palestin. Kita boleh ziarah kubur dia. Tapi Siti Hajar ada di mana? Siti Hajar ada di Mekah. Tak tahu kuburnya. Sehingga kata Nabi Adam kuburnya di antara telaga Zamzam. Duduk tu di antara makam Ibrahim, tapi tak diberitahu. Setengah dia kata daripada satu tempat, ada tempat yang lain. Tapi tak diberitahu sebab Nabi Adam ni semua keturunan bawah Nabi Adam. Maka kalau kata bagi tahu Nabi Adam tak mana, orang Yahudi, orang Nasara semua akan tuntut. Nak ziarah tok nek depa. Sebab tu tak bagi tahu tuan-tuan. Dan tuan-tuan, Nabi Ishaq ada di Palestin. Nabi Ibrahim ada di Palestin, kubur dia ada. Ada. Siti Hajar, Siti Sarah pun ada. Raiqa, isteri pada Nabi Ishaq ada juga di sana. Siapa yang boleh pergi Palestin boleh tengok, boleh jumpa. InsyaAllah. Kita sambung. Dan bahwasanya diperanak Ishak saudara Ismail itu selepas daripada diperanak Ismail dengan sekadar masa 14 tahun. Lepas Nabi Ismail beranak, maka Siti Sarah pula beranak lepas 14 tahun lepas tu. Maksud dia Nabi Ismail umur masa tu 14 tahun. Barulah Nabi Ishak lahir. Siti Sarah umur masa tu berapa? Sama dengan Nabi Ibrahim, hampir dikatakan 100 tahun masa tu, beranak umur 100 tahun. Tu makcik-makcik jangan susah hati. Siapa yang ada haid lagi beranaklah. Tengok pakcik pergi hantar kat sekolah. Masuk darjah 1. Cikgu kata apa? Ni cucu ke? Tu aku geram tuan-tuan. Rupanya anak sendiri. Agak-agak patut tuan-tuan. No, kalau boleh umur 40 tu sudah tutup kelang. Cari kelang lain. Sambung tuan-tuan. Faham dah. Dan bahwasanya masa hidup Ishak itu 180 tahun. Nabi Ismail berapa? 130 tahun umur dia, lepas tu mati. Nabi Ishak 180 tahun umur dia. Dan bahwasanya masa hidup Yakub pula bin Ishak itu 147 tahun. Ingat, Nabi Muhammad ni lepas daripada Nabi Ismail tak ada Nabi tuan-tuan. Ingat, Nabi Ibrahim terbahagi dua, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ishak ni lah mai keturunan Yahudi. Ni mai daripada Nabi Ishak ni, Nabi Yakub. Ni Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib semua ni ialah keturunan Yahudi. Nabi Ismail lepas tu tak ada Nabi. Nabi Ismail lah turun sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mai daripada Nabi Ismail. Tuan-tuan kena ingat, dia mai bukan daripada Nabi Ishak. Sebab tu puak-puak Yahudi ni depa duk ingat lepas daripada Nabi Isa diberitahu akan lahir seorang Nabi nama Ahmad. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nama Ahmad. Tiba-tiba tuan-tuan lahir mai daripada Nabi Ismail keturunan ni.
keturunan Quraisy, nama Ahmad, mereka tak terima. Mereka duk ingat mai daripada golongan mereka. Sebab itu ada di kalangan para nabi yang digergaji kepala dia. Tuan-tuan tahu, nabi apakah yang digergaji kepala? Nabi apa? Nabi apa? Nabi Yahya. Nabi Yahya digergaji kepala, dipenggal kepala. Dan kepalanya ada di Damsyik, dalam Masjid Umawi. Masjid Umawi tu kepala Nabi Yahya ada. Sekarang ni Bashar al-Assad tembak hancur habis. Saya mula tak tahu forum 31 bulan 21 bulan tu dengan Aziz M. Osman. Forum dengan Aziz M. Osman. Saya moderator 3 orang. Aziz M. Osman tak pernah ada 3 moderator, 1 ahli panel. Selalunya 3 ahli panel, 1 moderator. Ni pelik. 3 moderator, 1 ahli panel. Yang panel tu aku. Bakal tanya. Aziz Osman ni mewakili Muslim Care. Dia pergi tengok di Syria. Dia kata di Syria ada kubur, iaitu kepala Nabi Yahya. Dan dia ada mihrab di depan. Mihrab itulah tempat Nabi Isa akan turun. Sekarangnya masjid tu telah hancur, dibom oleh Bashar al-Assad. Hancur habis. Hancur. Entah. Tak tahulah Nabi Isa nak turun tang mana. Tak ada masjid ni. Orang kiamat lambat lagi tu. Jadi tuan-tuan nak buat dosa, buatlah. Pasal Nabi Isa tak ada tempat nak turun, tuan-tuan. Hancur kan ni, tuan-tuan. Allah Akbar. Kita sambung-sambung, no? Jangan pula jadi ni, jadi isu pula kan. Saja lawak tu. Dan bahawasanya masa hidup Nabi Yusuf bin Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub ada di Palestin. Kubur dia, ada makam dia. Nabi Yusuf bin Yaqub itu 120 tahun. Nabi Yusuf umurnya 120. Yang paling cantik di dalam dunia ni, Nabi Yusuf paling cantik. Tapi Nabi Muhammad bila dipandang ya tak jemu, sebab wajah Nabi Muhammad kan nur seperti mana cahaya. Nabi Yusuf paling cantik. Sebab tu Zulaikha, tuan-tuan, terpikat dengan Nabi Yusuf. Pernah satu ketika bila tengok Nabi Yusuf ni, tuan-tuan, meleleh elok. Dia kata, hang sampai tora ni mana cantik betul ke? Dia panggil semua. Dia panggil, dia bagi satu buah apple, tufah. Kemudian dia kata, okey, kupas. Depa pakai kupas. Kupas. Depa Zulaikha suruh Nabi Yusuf lalu. Sambil duk kupas. Rupanya duk tutuh tangan dah. Tak rasa punya cantiknya Nabi Yusuf. Kita Yusuf sini cantik tak? Jangan tanya, tuan-tuan. Cantiknya Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai tu kupas ni, tengok semua berdarah. Allahu Akbar. Nabi Yusuf cantik, tapi Nabi Muhammad tengok wajahnya seperti mana cahaya. Tengok tak jemu. Allahu Akbar. Masa mana kita nak tengok? Esok di akhirat, esok kita jumpa. Syarat dia apa? Kita kena mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Syarat dia. Dan bukan saja syarat kita selawat je. Syarat lagi apa? Kita kena mengakui dalam hati kita dengan ikhlas bahawa tak ada lagi Nabi lepas tu. Dan Nabi Muhammad lah khatamun nabiyyin, Nabi akhir zaman. Kena tema sungguh. Kena lahir ni. Bukan senang nak lahir cinta kan. Betul tak? Cinta dengan manusia, sat ya. Dia mati belum tentu kita boleh cinta dah. Betul tak? Cinta dengan bini kita masa hidup mati belum tentu. Ni makcik belakang kan. Cinta dengan suami semasa hidup bila mati belum tentu. Tapi kalau dia cinta, bila mati pun tengok baju pun dia teriak. Betul tak? Dia tengok pakaian suami dia pun dia teriak. Itu cinta yang lahir daripada kasih sayang yang hebat. Nabi ni nak lahir macam mana? Nak lahir tu cinta kasih sayang tu bukan senang. Entah. Allahu Akbar. Sebab tu bukan saja selawat kepada Nabi, kita kena lahirkan. Tak ada siapalah kecuali Nabi SAW. Sambung lagi 120 tahun. Dan bahawasanya masa di antara Nabi Yusuf dan antara Nabi Musa. Ingat, Nabi ada berapa? Okey, saya sebut. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Lagi apa? Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Nabi Lut, tidak? Nabi Hud, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasya, Nabi Daud, Nabi Musa. Tak ikut ni, tak ikut. Lagi Nabi Isa, lah kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu kalau boleh anak-anak kita, bolehlah nama lelaki, boleh nama ni. Kan? Sebab tu Nabi suka kalau siapa di kalangan umat Nabi Muhammad ni, dia bagi nama anak dia Muhammad. Bolehlah. So anak kita ni bagi nama Muhammad ataupun Ahmad. Lepas tu bolehlah, lepas tu nama-nama Nabi ni. Ada orang baru ni hantar mesej kat saya, Ustaz, saya nak bagi nama Muhammad Israel. Aku kata biar patutlah tuan-tuan. Israel ni sehari dia main masjid, tengok duduk depan, Israel masuk dah, pentan tu rupanya anak dia. Bagi nama agak contohnya nama apa? Nama malaikat boleh juga, tapi jangan Israel lah. Nama Muhammad Ridwan. Tak apalah, sebab penjaga syurga. Malik pun mereka tak nak tau. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan bagi nama anak Muhammad Malik, dia kerah. Dia ikut pada nama. Muhammad Malik jaga neraka. Sebab tu dia kata bagi nama yang lembut. Contohnya apa? Nama Muhammad Yusuf ataupun Ahmad Yusuf. Bagi nama tu. Dia kata Allah tu zaman Tok Nadok boleh hafal. Lah ni nama Darwis. Lah nama tu Jibril lah tuan-tuan. Nama tu. Nama yang semulia-mulia, nama Ahmad ataupun Muhammad. Ataupun Abdullah. Buatlah nama. Ataupun nama Nabi ni, nama Musa. Buat nama Ibrahim. Anak saya nama Azam. Azam. Nak buat macam mana? Azam lama dah nak dapat jantan. Tak dapat-dapat. Lain kali buah Azam Azam sungguh. Bonak perempuan. Lain kali Alhamdulillah dapat jantan. Lepas tu kelang pun tutup. Macam mana? Bini tak main malam ni boleh cerita. Dia main mampu ya. Mamai gelak. Okey terus. Dan bahwasanya masa antara Musa dan antara Ibrahim itu 565 tahun. Tengok. Nabi Musa sampai Ibrahim. Tengok, Nabi Musa duduk tang mana? Kan? Nabi Musa sampai kepada Nabi Ibrahim. Maksudnya Ibrahim dululah. Lepas tu Nabi Musa. Berapa? Cuba tengok. Bahwasanya masa antara Musa dan antara Ibrahim itu 565 tahun. 565. Saya kita campur semua. Kita tengok. Dan bahwasanya masa hidup Nabi Musa itu 120 tahun. Nabi Musa hidup 120 Paling panjang umur ialah Nabi Nuh alaihi salam. Paling panjang umur. Paling sikit ialah Nabi Isa alaihi salam. Isa alaihi salam umur 40 aja. Kemudian dia angkat naik ke langit. Tuan-tuan. Umur kedua panjang ialah Nabi apa? Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir tak mati ya tau. Ada lagi. Khidir. Sebab tu orang tua-tua dulu, Nabi Khidir ni dikatakan menjaga lautan, menjaga sungai dan menjaga pokok-pokok. Sebab tu orang tua-tua ni bukan hadis Nabi. Depa pi kat pokok tu nak ambil ulam, Assalamualaikum ya Nabi Khidir. Ni aku ambil tu bodoh punya geng. Pi ambil tuan-tuan. Agak-agak tanah tu jangan tanah curi dah. Ambil elok-elok tu dia bagi salam. Tak ada. Tapi ada doa ni. Salamun ala Sulaiman fil alamin, memang disuruh. Salamun ala Nuhin fil alamin, disuruh. Sebab apa? Salamun ala Nuhin ialah bila kita bagi salam kat Nabi Nuh, Nabi Nuh dia jaga binatang. Binatang takkan sengat kita. Tuan-tuan tak percaya apa soalan lautan? Tengok ulang turun selah. Salamun ala Nuhin fil alamin. Dia balon tu. Agak patutlah. Jangan duk bisuar pula. Salamun ala Nuhin. Sebelum jumpa, salamun ala Nuhin fil alamin. Masuk InsyaAllah binatang tak sengat. Ataupun takut gangguan jin. Salamun ala Sulaiman fil alamin, dia menjaga alam. Tu. Salamun ala Khidir tak ada. Sebab dia nabi, dia bukan rasul. Tuan-tuan. Dan satu lagi, nabi yang Allah panjang umur duduk dalam syurga. Nabi apa? Nabi Idris, Ustaz Mat, betul. Nabi Idris tuan-tuan. Cerita sikitlah. Datang Israel nak ambil nyawanya. Dia kata, wahai Israel, susah ke nak mati ni? Dia kata, sakit mati ni. Boleh try tak? Agak tarik sakit, ambuh balik. Jenis tu mudah kan? Sakit, ambuh balik. Lepas tu Israel main, dia kata, boleh aku ambil, tapi sangat sakit. Tak apa, tarik sakit. Aku kata, aduh, ambuh balik. Dia tarik, sakit sungguh. Dia tarik, keluar tu boleh. Tengah kata keluar tu. Bila keluar, dimasuk balik.
Bila masuk, wahai Israel, hang telah pun ambil nyawa aku dah mati dah. Aku nak tengok syurga beliau. Dibawa tuan-tuan, dibawa. Ini cerita Israeliat. Walaupun Israeliat, kita cerita dibawa masuk ke syurga. Inilah dicerita dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Sebenarnya Israeliat. Tapi kita bukan nak buat hukum, cerita apa cerita dibawa masuk ziarah syurga. Akhirnya ziarah, tengok bidadari apa semua. Nabi Idris tuan-tuan, masa nak keluar, dia buat satu tipu hela. Dia buat macam mana? Dia tinggal serban dia. Tinggal serban dia. Bila tinggal serban, keluar. Ya Israel, aku terlupa satu. Pasal apa? Aku tukar cuba apa? Serban tinggal. Aku nak masuk balik, ambil beliau. Lalu Allah, Israel kata, ya Allah, ni Idris tinggal serban macam mana? Sila. Masuk balik. Masuk. Tak mau keluar dah. Ya Israel, kita main, ya apa Idris, kita main ziarah ya, kata Israel. Kita keluar. Dia kata, aku nak duduk syurga. Ni syarat orang masuk syurga ni, dia kena mati baru masuk. Dia kata, tadi aku mati dah. Hang dah ambil nyawa aku, dia kata. Ni aku tak mau keluar dah aku. Maka Allah kata, duduklah Idris alaihi salam di dalam syurga Allah sampai sekarang. Hebat tak? Allah akbar. Kita tunggu. Itu Nabi Idris. Dia tak cerita sini, tapi kita cerita. Itu Israeliat dalam cerita Isra' Mi'raj. Okey. Dan bahwasanya masa hidup Nabi Musa itu 120 tahun. Dan bahwasanya masa Nabi Musa dan di antara Nabi Daud. Ingat, Nabi Musa sampai Nabi Daud. Nabi Daud anak kepada Nabi Daud anak kepada Nabi. Oh, tuan-tuan kena tahu ni. Nabi Sulaiman. Ya tak? Betul tak? Daud bin Sulaiman. Betul tak? Nabi Daud ni tuan-tuan hebat tak hebat? Yahudi cukup bangga dah. Dan Nabi Daud duduk di Israel. Duduk di Israel, kuburnya direbut oleh 3 agama. Agama Islam, agama Kristian dan nama Yahudi. Yahudi sebut Daud. Kristian sebut David. Orang Islam sebut Daud. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini tuan-tuan, dia hebat tak hebat? Dia disebut sebagai Sultanul Anbiya. Tak ada Sultanul Anbiya? Raja kepada para Nabi. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud hebat tak hebat? Dia pegang besi, dia boleh ni. Boleh kepak. Tengok aku kepak besi, nampak? Yang ni awak tak kepak, lembut. Ni, Nabi Daud ni habaknya dia boleh buat. Dia boleh bentukkan besi itu. Nabi Sulaiman disebut Sultanul Haiwanat. Pernah dengar? Raja kepada segala haiwan. Termasuk manusia. Termasuk jin. Tu Nabi Sulaiman tu. Bila kata Sulaiman aja, gerun habis. Kita Sulaiman dua lahak je, tak ada apa. Siapa pun tak takut, tuan-tuan. Sulaiman, dia Sultanu, raja haiwanat kepada haiwan-haiwan ni. Sebab tu, kalau siapa yang pergi Palestin, saya nak abang ajuh lah siapa ada duit. Kita akan masuk di bawah Masjid Aqsa, ada satu tiang Efrit. Tiang yang dibuat oleh jin Efrit. Besar mana? Besar mihrab ni. Tuan-tuan. Kita akan masuk ke bawah. Syekh Yusuf tu ialah imam masjid tu, kita Lopi selalu kenal lah. Dia akan bawa masuk bawah. Saya akan abang tuan-tuan, inilah tiang Efrit. Di sebelah tiang Efrit, tuan-tuan akan tengok ada satu lubang sebesar lubang ni, sebetul surau kita. Tuan-tuan akan naik atas, tuan-tuan akan baca hadis daripada Fatimah Az-Zahra. Nabi kata, ziarahlah Masjid Aqsa. Sesiapa yang menziarah Masjid Aqsa, pahala dia 1 rakaat 500 pahala. Kalau tak mampu, hantarlah apa saja untuk menerangi akan Masjid Aqsa. Di antaranya minyak zaitun. Tuan-tuan tengok di sebelah tiang Efrit tu ada satu lubang besar ni. Dia buka besar ni lah. Pintu di atas. Lubang itu ialah lubang simpan minyak zaitun. Zaman Nabi SAW sampai sekarang. Dan lubang itulah digali oleh Yahudi untuk jumpa. Kalau jumpa lubang tu, automatik Masjid Aqsa runtuh. Tapi tak jumpa lagi, tuan-tuan. Sebab apa? Di antara lubang itu dibina tembok macam ni. Kalau jumpa pun tak boleh tembus. Macam juga Nabi SAW. Tuan-tuan Nabi, ketika mana tahun King Malik Farouk ada 2 orang Yahudi. Dia gali, tuan-tuan, daripada Taif sampai satu tempat, dia gali lebih kurang 200 meter untuk ambil mayat Nabi, nak tunjuk dekat orang Islam.
Hampa kata Nabi hampa tak aput, tengok aku nak gali. Depa gali tuan-tuan. Depa gali-gali nak sampai dah, tiba-tiba mufti kerajaan Saudi masa tu mimpi. Mimpi kata ada orang nak ambil mayat Nabi untuk ditunjukkan bahawa Nabi ni betul tak betul, reput tak reput. Kemudian diberitahu kepada tentera pergi tengok, korek, jumpa sungguh terowong tu. Lalu ditangkap, takkan dua Yahudi ni dipenggal kepala. Sekarang tuan-tuan, kubur Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar dibuat tembok macam tu. Tembok itu tinggi lebih kurang dalam 14 meter. Dan tembok itu dibuat daripada besi yang tak boleh tembus dengan bom. Kalau nak gali pun memang tak boleh. Memang kalau tuan-tuan tengok dekat Museum Madinah, dia ada tembok tu. Memang dibuat, memang mayat Nabi dipelihara. Sebab Nabi kekasih Allah. Buat macam mana pun Nabi kekasih Allah. Sebab tu Nabi tuan-tuan bila ziarah bagi salam, dia akan jawab salam kita. Walaupun hadis ni agak daif. Daif tuan-tuan. Disebut bahawa siapa yang ziarah Nabi bagi salam, seperti ni dia ziarah aku hidup. Dan aku bagi syafaat dekat dia. Ni hadis ni daif. Tuan-tuan yang dikasih tambah. Boleh sikit no? Sampai pukul 9 berhenti no? Sebab kita ada jamuan hari ni. Jamuan pendek sikit lah tuan-tuan. Jangan balik. Okey, tambah dah. Dan bahwasanya masa hidup Nabi Musa itu 120 tahun. Dan bahwasanya masa Nabi Musa dan di antara Nabi Daud itu 599 tahun. Maksudnya Nabi Musa sampai kepada Nabi Daud ialah 599 tahun. Jauh tu. Dan bahwasanya masa hidup Nabi Daud dan 100 tahun. Nabi hidup ni, Nabi Daud ni 100 tahun dia. Dia hidup 100 tahun dia. Tapi jarak tu 599 tahun. Dan bahwasanya masa hidup Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman bin Daud. Silap saya lah. Nabi Sulaiman terkali. Nabi Sulaiman bin Daud itu 50 tahun lebih sedikit daripada Nabi dan bahwasanya masa antara Nabi Sulaiman dan antara beranak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam ain min tu bukan salam, sallallahu alaihi wasallam. Sekejap lagi baca salam pula. Sallallahu alaihi, macam ada seorang sultan tu SWT. Nabi Allah SWT. SWT tu maksud apa? Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW. Sultan pun mati lah. Dia pergi baca Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia tak tahu SAW tu sallallahu alaihi wasallam. SWT Subhanahu wa ta'ala. Macam itulah kalau kata sahabat, kita sebut apa? Radhiyallahu anhu. Kalau perempuan, Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Ibnu Umar, kita sebut apa? Radhiyallahu anhuma. Sebab Abdullah bin Umar, Abdullah sahabat Nabi, Umar Al-Khattab sahabat Nabi. Maka disebut radhiyallahu anhuma. Kena faham tu. No? Lepas tu contohnya Imam Syafi'i disebut apa? Rahimallahu ta'ala anhu. Dia tak sebut tu. Dia sebut rahimallah ta'ala anhu. Itu beza dah. Kita tahu kita kena bergambar. Tu lepas-lepas tu dia tak sebut dah radhiyallah. Radhiyallah ni tuan-tuan disebut dalam Quran. Sebab Allah redha kat depa redha kat Allah, depa jamin syurga. Siapa? Sahabat Nabi. Lepas tu tabi'in ni disebut rahimallahu anhu. Allah kasih sayang kat dia. Sebab tu kalau ada wali Allah tuan-tuan dalam Malaysia ni, contohnya Tok Kenali, kita sebut apa? Rahimallahu anhu. Kita sebut radhiyallahu untuk sahabat Nabi. Faham tak? Okey, faham tu. Kalau faham boleh berhentilah tu. Kita boleh makanlah insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan bahwasanya masa hidup Nabi tahun ni sallallahu alaihi wasallam itu 1700 tahun. Nampak beza daripada Nabi Sulaiman tu. Nabi Sulaiman sampai kepada Nabi Muhammad 1700 tahun. Dan bahwasanya masa hidup Nabi Ayub itu 63 tahun. Dan bahwasanya masa kena bala Nabi Allah Ayub itu 7 tahun. Kitab At-Takbir bagi Sayuti. Nabi Ayub kena 7 tahun. Sebab tu Nabi Ayub ni tuan-tuan, ketika mana dia diuji tuan-tuan, ni seluruh ni kulit dia ni penuh dengan ulat. Bila penuh dengan ulat tuan-tuan,
7 tahun sakit. Ulat penuh. Tapi Nabi Ayub ni hebat tak hebat? Itu namanya redha. Bila ulat tu jatuh, dia ambil ulat, dia letak balik. Ulat tu jatuh, dia ambil, letak balik. Tiba-tiba Iblis mai. Wahai Ayub, Allah tak sayang kamu. Allah bagi hang sakit macam ni. Sampai ulat penuh ni. Apa kata Nabi Ayub? Aku hidup hampir puluhan tahun dalam keadaan rahmat Allah. Aku sakit 7 tahun ni. Akhirnya sampai lidah dia ni. Lidah ni. Tapi tak ada ulat. Yang ni semua ulat penuh. Dia kata apa? Walaupun seluruh anggota aku penuh dengan ulat, ya Allah, jangan kau biarkan lidahku dimakan oleh ulat. Kalau lidahku dimakan oleh ulat, aku tak dapat lagi sebut akan kalimah dan zikir kepadamu, ya Allah. Itu Nabi Ayub AS. Ulat penuh, mulut dia tak minta lidah makan ulat. Kalau makan tak boleh sebut lah. Itu hebatnya Nabi Ayub. 7 tahun, sihat bertahun-tahun. Kita ni kadang-kadang sakit sikit pun kita dah, Allah Akbar, tak tahulah. Kita pun sama kan. Tu ujian kat kita, sampai masa kita mati ya, Allah ambil nyawa kita. Baru ni saya baca khutbah di Gombak. Saya ada tuan-tuan yang duduk di sini, semua pensyarah-pensyarah UIA, pensyarah-pensyarah politeknik, semua orang hebat-hebat. Tapi kita akan mati. Biarlah kita mati di dalam rumah Allah. Mana nak tahu tuan-tuan, saya jerakah ni dia terkejut, mati dengar khutbah, agak gelak habis. Aku pening tuan-tuan. Dengar khutbah dia pada gelak. Aduh, mati dengar khutbah terkejut tuan-tuan. Apa nak tahu? Tamu. Dan bahawasanya masa hidup Nabi Ayub itu 63 tahun. Nabi Ayub sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun aja. Sebab tu tuan-tuan ingat, Nabi Muhammad hijrah daripada Mekah 53 tahun. Peperangan Badar umur berapa? 55 tahun. 55 tahun. Peperangan Uhud 2 tahun lepas tu. Berapa? 56 55, 3, 4, 5, 6, 7, 57 tahun. Peperangan Uhud kan? Peperangan Uhud 57 tahun. 57 duk perang. Kita 57, tunggu lagi 3 tahun nak pencen dah. Lepas tu apa tak mau buat dah. Pegang bendera pun tak mau dah tuan-tuan. Aduh, Allah Akbar. InsyaAllah Ustaz Lid kita tengok bela duk pertahan lagi. Bagi istiqamah dah. Saya hormat orang tuan-tuan. Istiqamah sampai sekarang. Ustaz Lid umur apa dah? Dekat 70-an tu. Tapi istiqamah dia bukan ada apa tuan. Dulu naik lori lah. Orang kata tengok calon naik lori. Kata macam-macam tapi dia istiqamah. Allah, kita doa dia. Kalau dia mati pun dia ambil dalam keadaan istiqamah dia. Ni mana tahu ni ada yang mustajab doa ni dia. Dia lah. Kalau lah tuan-tuan doa Ustaz Lid, tuan doa saya sama, jangan lupa. Dia istiqamah ni bukan senang tu. Allahu Akbar. Tu hebatnya. Kita sambung sikit lagi. Dan bahawasanya kena balak Nabi Allah Ayub itu 7 tahun. Kitab At-Tahbir bagi Sayuti. Itu disebut dalam kitab itulah berkenaan dengan Nabi Ayub AS. Saya cerita pada tuan-tuan. Dan seterusnya kita sambung. Kenyataan dalil di atas keadaan dunia ini binasa. Apakah dalil dalam Quran dan hadis cerita tentang dunia ni akan binasa? Tuan-tuan nak tahu tak? Jangan ke mana-mana. Tunggu bulan 4. Minta maaf, bulan 2 saya pergi umrah, bulan 3 umrah juga. Jadi kita bulan 4 kan tu. Jadi malam ni siapa yang boh derma RM1, tolong boh 2 bulan akan datang. Boh beri banyak sikit tuan-tuan. Sebab kita cover dah tuan-tuan. Minta maaf Nano. Sebab yang tu lah boleh cari duit sikit. Boleh Nano? Sana. Ganti lah. 2 bulan lepas tu. Boleh Nano? Buat macam mana? Boleh? Bulan 3 pergi umrah lah. Bawa Bang Leno nak pergi tu. Awal bulan tu tolak 3 bulan. Bulan 2 tolak 4 bulan. Tak apa kita sambung bulan 5. Bulan 4 lah. Bulan 4 lepas bulan 4 masuk Ramadan, cuti pula. Lain kali tinggal 3 orang 4 orang pula dah. Macam itu hujan tak berapa ramai, malam ni ramai alhamdulillah. Harap-harap boleh dapat dalam 1000 orang malam ni mungkin ya. Boleh tampung 2 bulan akan datang. Jadi siapa yang bos RM1 tu memang kau ajak kedekut dia tuan. Melawak-melawak agak tuan. Memang perlu dana sungguh. Ni malam ni memang ramai. Yang tu cara dia. Bos lah tuan-tuan. Kita buat lawak-lawak sikit. Bab-bab nak muda ramai. Tak boleh nak tarik depan tu. Abang kita pemain juga. Alhamdulillah insya-Allah. Allah kita jumpa lagi 2 bulan akan datang. Bulan 4 ni insya-Allah. Kalau umur panjang lah. Dan kita alhamdulillah malam ni live daripada Zoom kuliah. Zoom kuliah ni buat live tuan-tuan ni.
Setiap minggu pertama buat di surau ni. Live satu dunia tengok. Tuan-tuan. Tak dibayar tu. Alhamdulillah. No. Betul tak? Nak kena bayar ah. Ni nampak ni. Buh tumbuk. Mai ikhlas insya-Allah. Tapi depa alhamdulillah ada peruntukan macam-macam. Depa sanggup mai. Dan jangan lupa tuan-tuan tengok ada gerai-gerai tu. Tu di antara sahabat-sahabat kita yang banyak menyumbang lah untuk gerakan Islam. Tuan-tuan balik tu tengoklah apa-apa yang patut kan. Kita support semua tu. Support tu yang jual tu bukan saya punya. Yang jual minyak wangi apa semua tu depa mai malam ni tuan tolong beli. Kalau ada duit lebih beli. Ini insya-Allah jangan balik kita boleh makan semua ni. Lemang tu. Tak boleh tak boleh tuan-tuan baliklah. Tinggal kami jemaah yang tetap aja tuan-tuan. Makan. InsyaAllah saja melawak ayat tu. InsyaAllah kita sambung pada bulan 4 ni. Wahai ikhwan muslimin, hendak kita mengambil tahu akan beberapa perbahasan daripada umur dunia supaya sedar diri kita akan bahawasanya dunia ini sedang hampir hendak runtuh dan binasa. Ini insyaAllah. Jadi tuan-tuan kitab kalau boleh jangan buat balik tinggal kat situ. No? Senang. Jadi tuan-tuan bila mai kita boleh ambil Kalau buat balik taubat lahum tak buat mai dah. Saya tahu dah sebab anak murid ni dia tak buat mai kitab sebab dia lebih pandai daripada guru. Sebab dia dengar pun dah masuk semua dah. Tapi balik haram tak faham tuan-tuan. No, insya-Allah. Kitab tu tinggal kat tu. Jadi boleh awak balik nanti kita boleh mentelaah. Jadi insya-Allah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina